سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم إننا ضعفاء وقونا في رضاك وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا بفضلك يا رب العالمين وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة أي في القرآن. Apa ni? Mendatangkan ayat ini satu ayat yang panjang. Nah. Kita tak ada cari dari surah mana. Nah. Firman Allah Ta'ala ini dicatat oleh Imam Nawawi pada susunan buku dia Riyadhus Salihin. Nah, awal-awal dia catat ayat ni. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala ini kata syarah dia mubayyinan halad dunia. Dalam ayat ini menyatakan kedudukan dunia. Hal dunia sejagat semua. Nah, tak kira di negara mana. Hal dunia. Nah. Menyatakan hal dunia fi zawaliha wa sur'ati tahawuliha. Akan hilang dan fana dunia dan cepat berubah daripada satu hal kepada satu hal dengan tidak dikanaki oleh tuai hak dak usaha dunia. Kadang-kadang dia berubah perak, tak kena nak kanak. Nah, dan sur'at intiqaliha. Maka Allah Ta'ala firman innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya umpama bagi hidup dunia, perumpamaan bagi hidup dunia ini, perumpamaan hayatid dunia, hidup duk nyai mu popeh-popeh dak dunia, duk makan pagi, makan petang, makan malam. Nah, senok pagi, senok petang, senok malam. Gembira bermacam-macam, berusaha macam-macam. Itu hayatud dunia.
Maka kadar hidup dia tu umpama dia bandingannya kama in anzalnahu, seperti air ni kalamullah ni. Tuhan buat bandingnya, buat umpamaan. Bukan kita dak. Kita baca ayat nyata dalam Al-Quranul Karim. Pada umpamaan bagi hidup dunia ini. Tapi ayat ni tak ada kata ini tak. Pada umpamaan bagi hidup dunia. Dunia ni lah, dunia mana lagi? Seperti kamain, seperti ayat. Barang mana ayat? Anzalnahu minas sama. Air hujan yang kami turun akan dia akan ayat itu daripada langit. Turun kering kote tanah. Upuk kering hasil bau. Mari dia angin putar lagi habis. Tinggal tanah koyak putih. Nah, maka Allah Ta'ala curahkan air hujan daripada langit, daripada pihak atas. Tak kala turun hujan, fakhtalata bihi. Maka bergaul, bercampur dengan air hujan tadi yang dicurah di atas bumi, bercampur dengan air hujan oleh nabatul ard, benih, biji, pokok tumbuh-tumbuhan di bumi. Tak kala dia bergaul, dia tumbuh lah. Nabat tumbuh. No, hijau, kuning, merah, bunga. Yang subur daun, yang dimakan oleh binatang, hijau telung, hijau. Nabatul ard mimma ya'kulun nas, tumbuh-tumbuhan di bumi itu daripada barang yang memakan akan dia oleh manusia. Yang memakan oleh manusia, wal an'am, dan segala binatang ternakan. Pupuk nate makan, kita menggolai pakai tumbuh-tumbuhan itu. Nah, hidup subur dengan turun hujan. Itu dia. Nabatul ard tadi, tumbuh-tumbuhan di bumi itu, keadaan dia tu. Adalah benda tu semua mimma ya'kulun nas, daripada barang yang memakan oleh manusia. Ya'kuluhun nas, makan akan dia oleh manusia. Apa juga goyah, kita dah makan dah. Ada kata dia kata gapo dah goyah. Tak goyah baru dah makan lama dah. Ayatnya kecil. Kalamullah cuma fikir. Hak turun mari langit tu air hak tak baca juga. Mu tengok tak apa kena air naik. Tumbuh, subur, segar, buah, makan sedap. Perasaan mu buat sendiri ke air tu? Fikirlah manusia. Kalau Tuhan tak ada hujan, ni stop boleh sebulan je. Beralak mata selalu buat mana ni? 2 bulan kau tak nane pun beralak mata juga. Tak ada orang nak makan. Kalau tu kecek dah kami kawin mampu lah, tak ada upun makan ni kata lembu baru nak pergi mana habis. Tak ada berhenti sekali. Seminit tak ada berhenti kecek. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Tapi bila turun hujan, segar, subur. Fakhtalata bihi nabatul ard, campur air dengan bumi yang ada padanya benih, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan mimma ya'kulun nas wal an'am. Manusia boleh makan, binatang boleh makan, pisang subur, tu subur, ni subur, ni subur, semua. Yang pasti berbunga, berbuah, ngikut tempoh boleh koyak, boleh makanlah buah dia. Manusia makan, binatang makan.
Maka tumbuh Tuhan tu dia ayat dah sifat keadaan nabatul ard yang ada daripada makanan manusia dan makanan binatang ternakan dan makanan segala binatang yang dicipta oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Nah, sebab hasil rezeki bagi segala makhluk daripada Allah, tapi zahir nampak asbab musabab Allah tidak jadikan sesuatu benda melainkan menyertai sabab dan musabab daripada makhluk Tuhan berlaku. Maka orang terlupa sabab dan musabab makhluk Allah Ta'ala itu tempat dia lalai. Maka diberi hadis mula turun ayat nyatakan hidup dunia umpama hujan turun langit, kena bombing, basah jeruk, beladung air. Nah, membelahkan akan biji-bijian benih tumbuh sinar bana dalam muka bumi. Nah, daripada tumbuh-tumbuhan yang ringan dan tumbuhan yang berat daripada pokok kayu yang besar. Cuma ada kata fakhtalata bihi nabatul ard. Tumbuh naik hatta idza akhadhatil ardu zukhrufuha. Zinatuha wa husniha. Zukhrufuha zinatuha wa husnuha. Hingga mengambil menjadilah oleh bumi itu pada zahir bumi lah menjadi ketumbuhan kita. Allah Ta'ala goyak bila tumbuh tak bumi menjadikan akan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu hiasan di atas muka bumi. Tumbuh ya hijau besar, bunga merah, bunga putih, bunga apa, zukhruf, zinatuha, perhiasan. Ada bunga tu Allah supo biru campur putih, biru muda campur putih. Ya pandai kata. Biru putih star campur kuning, comel supo. Tak pokok. Supo tiap apa? Siapa yang buat? Tak khabar dah. Orang yang tak ada iman, dia tak ada khabar. Dia kata pokok tu buat. Tu yang bekerja itu. Nah, nabatul ard menjadilah oleh bumi akan tumbuh-tumbuhan yang tersebut tadi jadi akan hiasan bumi. Tumbuh sa naik bunga comel. Nyata bunga wazharaz zahab. Nah, nyata bunga. Dan bumi pula wazayyanat dengan tumbuh-tumbuhan memperhiasanlah orang akan bumi itu pula. Yang comel teratur nampak molek. Kemudian Allah Ta'ala nyata. Allah Ta'ala menyata ke benda tu, menumbuh ke benda tu, comel benda tu. Campur dalam hati manusia ni nak hias gitu, buat gini, campur dengan tu, campur dengan ni. Comel benar. Seolah-olah tumbuh-tumbuhan di dalam kuasa orang tu, di dalam kuasa manusia tu sendiri. Teman-teman, wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Menyangka ahli bumi, penduduk bumi yang lenyap di dalam hatinya akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dengan keadaan lalai hatinya lantaran dia melihat akan kecantik keelok kehiasan yang ada di muka bumi, dan dia menambah pula buat usaha memperhiaskan dengan perhiasan yang ada tu. Molek gitu, molek gini. Allah Ta'ala nyatakan wa dhanna ahluha, menyangka oleh ahlinya, ahli bumi, qadiruna 'alaiha, dialah yang menguasai dapat membedung perkara ini
tak akan lenyap dan hilang, dapat melihat dengan biji mata di segi kena kai cantik, dapat rasa dengan mulut lidah daripada makanan yang tubuh, dapat berlinang dengan keadaan suhu yang bagus, duduk dalam pahang dan taman, annahum qadiruna 'alaiha. Dia kata dia kuasa. Ni sebut saya ni. Tuhan tu ayat om. Ayat kepada manusia, ayat kita. Keadaan dia di dalam keadaan senuk, segar, sunyi sepi daripada kekacauan. Gembira hati senantiasa. Ataha amruna, datang akan segala tumbuhan-tumbuhan oleh percobaan azab daripada kami. Lailan nyamari malam kau hujan lebat, ibu peti kau, au naharan, au ada mari siang hari, nampak cerak-ceraknya pula bumbing tu. Ada turun ujian batu, habisnya buah. Au nahar. Ataha amruna ay azabuna. Datang akan dia oleh azab kami. Kenapa? Lalai. Kuasa dia kuasa. Bila boleh apa tak ingat dak tua. Sedar duduk. Tak bunuh bagi aku ni. Akan senang senantiasa aku, karena aku pandai memperhiaskan, menyuburkan, memperkemaskan untuk dah lama kayak dah gitu, kayak dah gini, kayak dah gitu buat. Tapi Allah Ta'ala ingat, jaga molek, ataha, datang akan tumbuhan yang kamu sediakan itu, yang kamu nak jaga tu, datang akan dia oleh amruna, oleh percobaan, ditimpa oleh amruna, oleh pijak kami, azab, pemusnahan. Mari amruna lailan, untuk tidur tak khabar. Oh, khabar-khabar aji cah latar. Lailan au naharan, dah tengok hujan dah. Boleh tahu. Janganlah hujan punah bunga demo, janganlah hujan luah lasak apa, tak leh. Tak ada. Ataha amruna, amrullah. Tak sangat tak tahu lagi. Maka titik tolak ataha amruna, datang baloh dulu. Berikutkan tu faja'alna, maka kami jadikan dia akan tumbuhan kamu, buah-buahan kamu, hasidan, jadi jeramun. Jeramun hak lepas, hasidan ni jeramun hak lepas kerak ambil buah dia. Hak muka ke, cukup ambil, geng-geng ambil isi dia, tinggal tak hasidan. Benda yang dipotong jam mo rumah mulai sana hasidan supaya jam tak pakai kerja sekarang tak nak dua je kerana mulai pong panah hasidan ka'allam taghna bil ams, seolah-olah tak ada kali kemarin benar. Mari sebentar amruna lailan au naharan, seolah benar tu kemarin tak ada kali. Bila jadi hari ni sehari, petani jadi petani, jadi tengah hari ni, ka'allam taghna bil ams, tak kayu kemarin, kemarin tak ada kemarin. Itu dia. Apa ni? Dia menyata dulu, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dulu telah lepas. Mula-mula dia mula kitab ni. Faqad qala ta'ala. Mula-mula ayat. Amma ba'du, lepas pada tu, maka sungguh telah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna
tidak mencipta oleh aku, oleh Allah akan jin dan manusia illa liya'budun, supaya mereka itu menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah, ngikut ajaran yang Allah tentukan bagi tiap ummah, ngikut ajaran Allah taala yang dibawa oleh rasul-rasul bagi setiap umat kepada Nabi Muhammad. Ini dia ayat jaga. Ini cara dia beritahu liya'budun, supaya ibadat. Secara mana? Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak hendak mereka itu mengejar akan semata-mata rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, bukan semata kejar untuk nak makan orang dah, buat ibadat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu ciptaannya manusia yang berlambaga walaupun nabi. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, kami tidak ciptakan manusia walaupun jadi nabi. Lambaga macam ini kami tidak jadikan tak makan minum, tak ada. Tak makan tak minum tak ada. Tentu kena makan kena minum. Tak kalau kena makan kena minum, manusia dia ada muasyarah, dia ada mukhalatah, dia ada pergaulan. Cari makan begitu begini, itu bukan tuntutan yang tertentu dalam tempoh masa yang digaris, tak ada tu. Cari hari ni boleh pakai kalusa tak apa. Tak ada apa. Boleh cara makan sampai lusa tulak apa seminggu tak apa, tak ada tutup. Ada penya'budun, Allah Ta'ala membagikan garisan ibadah bagi tiap-tiap ummah, bagi tiap rasul ada garisan yang tertentu. Maka kamu kena tupu kepada ibadat pada Allah Ta'ala, bukan tupu pada cari rezeki semata-mata. Tu ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kena makan, tak ada. Tuhan bergaya, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Tak makan ni tak ada manusia walaupun nabi. Dan walaupun nabi tinggi cara mana pilihan Allah Ta'ala, dia manusia yang lebih, maka nu khalidin, dia tak kekal, dia kena mati. Itu dia. Maka dia Imam Nawawi dia garis mengatakan ayat yang tersebut tadi, hadza tasrihun, ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyatakan, mensarahkan, mencerakkan kepada makmuk kamu wahai manusia sekalian, bi annahum, dengan bahasa manusia ni, khuliqulil ibadah, dicipta suruh tupu kepada ibadat yang utama sekali. Tempat kena kira, tempat kena jaga, tempat kena molek, tempat kena biar kena molek, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Apa makna ibadat? Kamu lakukan akan segala tindak tanduk kamu ngikut keredaan Allah. Itu makna ibadat. Jangan kita dia makan ibadat untuk semaya saja apa saja, dah. Ibadat bukan suruh makan supaya kami ilmu ikut temu nak amal, tak boleh. Tak, kalau kamu dijadi kepada ibadat, mau cari rezeki, cari dengan cara hamba Allah. Jangan cari rezeki mengikut ajaran syaitan. Ni dah. Dari mana? Setiap suap yang halal masuk dalam rumah diredai Allah dapat pahala. Tu kata menjadi ibadat. Siap pekerjaan kamu yang kamu usaha bagi mendapatkan sesuap makanan dan banyak sikit, ngikut garisan Allah, mutu orang ibadat. Jangan duk pakai kata ibadat tak kerja makan, bukan dikena begitu. Mung manusia kena jadi ibadat, kena jadi hamba Allah.
Apa kamu tindak tanduk semua? Bermula umat Nabi Muhammad ni daripada balik hingga sampai mati, segala perbuatan diambil kira. Mana ibadat? Hukum taklifi kena atas dia. Di segi pergaulannya, di segi cari kehidupannya, di segi makan minumnya, di segi apa, semua segala-gala. Tidak boleh nak lopak daripada pagar hudud garisan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau rezeki kena halal, nah, tak boleh haram. Kalau nak pergaulan berkedudukan dengan laki perempuan, kena berkahwin. Itu ibadat tu. Nah, ni dia. Nah, buat kerja boleh banyak lebih. Dibagi garisan. Ada zakat tijarah lah, zakat nego. Ada zakat ziraah, cocok tani, gandum dan padi. Zakat ternak kemnate, zakat mah perak. Semua tu ibadat membuat. Yang kata ibadat tu semaya tak kira makan bukan gitu. Pehek ibadat ni. Nah, liya'budun, supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah. Ya'budun, boleh kita suruh kita buat apa? Abida ya'budu, masdar dia, ayat kata hak pecahnya ibadah. Apa ada ibadah? Cara hidup ngikut patuh apa yang dituduh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala tindak tanduk. Maka ibadah ni namu yang merakumi akan segala perbuatan yang diredai oleh Allah dan yang dikasihi oleh Allah. Tu kamu ibadah. Tidur. Nah, biar jadi ibadah. Jangan tidur di ilmu. Kerana mu manusia. Tidur, puasa dalam hati. Malam nak tidur, nak bangun sembahyang subuh. Ada cita-cita nak sembahyang tahajud. Karena kelebihan Nabi Muhammad goyak. Gini. Itu ibadat tu. Maka kamu tidur, ngeruh nyawa pun butuh. Lebih ke hidup. Tapi kamu manusia, ya'budun Allah. Kamu nyembah akan Allah Ta'ala. Dengan perbuatan tidur kamu, oleh kamu pakai niat di dalam hati kamu, amat tidur nak segar badan. Nak cergah, ada aktiviti. Mudah nak bergerak. Karena kaedah manusia, Tuhan jadikan, waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk pakaian, disubungi oleh gelap malam, tak boleh pergi ke mana. Rehat tengah hari mencari kehidupan. Ibadatlah kau tu. Ada. Habis tu dia kata, Imam Ghazali dia surah, Imam Nawawi kata, ayat tadi tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Tak kala diciptakan pada ibadah, maka sebenarlah ke atas manusia mengamak-amati segala tindak tanduk dia supaya tidak keluar daripada jadi ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang mukmin dia ada bawa iman semata-mata dalam diri dia tu. Itu satu ibadat. Boleh pahala tak ada berhenti seminit tu. Kalau budak jera dicatat bagi dia orang mukmin, iman, hijau hati, hijau etikad. Nah, Islam dalam hati dia tak ada nak langgar, tak ada apa tu ayat budun. Nah, tak serupa. Nah, sampai tu Datuk ni dia suruh kata, maka sebenarlah ke atas manusia al-i'tina, mengamak-amati dengan kerjaan ibadat, kata mengamak-amati akan kedudukan hariannya supaya tidak terkeluar daripada jadi orang yang mengabdikan diri. Jangan sebalik. Liak budu ni nak wajak, jangan sebalik awak kita. Wahai hamba Allah, jangan sebalik pada ibadat, gapo maksiat. Itu dia. Dia lawan ibadat maksiat. Maka Tuhan cipta bukan suruh maksiat, dia kena cabut dua tu. Jangan duduk hati fikir kau maksiat, fikir pokok ibadat semata-mata.
Itu liya'budun. Artinya kamu jaga diri kamu pada harian kamu hidup sampai mati, supaya kamu terjauh daripada segala maksiat, segala deraka, kederakaan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dijadikan supaya ibadat pada Allah, supaya tidak maksiat pada Allah. Tapi jangan nak kata supaya ibadat jangan maksiat. Dia tak disuruh kita selalu dak. Ingat mak ibadat lawan dia maksiat. Ha. Ya ya. Dah kerja pun jadi ibadat. Hak dah bersuruh tu. Dia gini. Ibadat maksiat. Ibadat lawan maksiat. Mungkin kerja cari kehidupan, bukan cari kehidupan makan pun dengan menate tak khabar dah. Ada garis nah. Kemudian kerja kadar yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak. Jangan kerja itu menjejaskan ibadat yang lain. Kerja ni ibadat juga. Ibadat juga. Kita contohkan. Kita bernego. Perniagaan satu kerja yang dilakukan oleh para nabi. Nah, maka kerja itu tugas menego tu dengan cara betul menego tu ibadat dulu. Amo tak tipu di kain goning banyak nego banyak ni tak ada tipu. Ibadat tu. Selama mana duduk? Duduk ke di tempat tu nego buka masa mana, tutup masa mana buat. Ngikut keadaan. Dalam keadaan nego ada lagi ibadat lain yang diperlukan ke atas kamu. Maya 5 waktu sehari semalam. Sampai tu dia kata semaya tu tiap kamu. Walaupun mundur nego kamu buat betul dengan hukum Tuhan tu ibadat tu. Tak ada kena niat tu. Misalnya 5 riyal jual. Riyal, ya 5 riyal. Kalau akak boleh pahala banyak. Kalau tak kata akak, ambil 5 riyal betul kat mana sama-sama redha. Ar-ridha sayyidul ahkam. Keredaan di antara pembeli dan penjual mulu bagi hukum. Tak ada orang boleh pahala. Tapi susuk dalam. Tak ada lawak. Sapu cuci. Berapa riyal? 3 riyal murah lah. Dan nombor 3 kita 3. Ambil 3. Wi 5 riyal nipu sikit. Hak tu kau siap tu. Mana segala kerjamu jadi ibadat, jadi yang diredai oleh Allah. Setakat mana nak? Tengok keadaan masing-masing. Kalau bercocok tani, nak pergi buat sekarang mana? Sudah ni boleh naik dah panjang buah dah. Tani hak lain pula. Tak ada lagi. Contoh kata tak ada lagi. Lah ni tak ada lagi. Masa Nabi itu belana-lana sobat beribu puluh-puluh hektar tani. Dia tak ada pakai ikat satu kau selwa. Duk dalam kebun. Nah, duk dalam kebun tamat. Nabi lari dak. Mudah dalam kebun tamat tak ada. Siapa punya buah keluar zakat. Boleh lebih banyak hipo, nak pergi perewak belanja. Maka kedudukan dia buat kerja itu tidak langgar akan perintah Tuhan. Ngikut garisan yang diredai Allah, maka perbuatan dia panggil ibadat. Jangan takut nasihat tu. Kerana ibadat dia apa? Perbuatan kita diredai oleh Allah Ta'ala, tidak dimerkai, itu bukan maksiat, maka itu ibadat. Lebih lagi kalau dia kosak. Aku buat untuk nak menyenangkan akan manusia ramai-ramai. Menyenang di tengah jual dengan apa itu hal lain hal tu. Sifat ikhlas lagi lah situ. Maknanya dua ayat ni, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak cipta oleh aku akan jin manusia melainkan supaya ibadat. Apa makna ibadat? Buat kedudukan kamu, melakukan akan segala tindakan tanduk kamu ngikut keredaan Allah dan dikasihani oleh Allah. Becik lagi apa? Cocok tani ko, nego ko, hijab jabak ko. Jabak boleh pahala ke?
Wah, tak pahala kan Tuhan kata bukan nak tinggal manusia selera. Dah. Dah. Tuhan tidak menciptakan manusia ayah sabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia tu boleh memikir kira-kira buat manusia jadi tinggal sudan tak ada peraturan hidup? Tak ada. Maka Tuhan sudah tilik pada bandingnya ciptaan Allah. Semua tu. Kalau gitu semua pekerjaan yang tidak dilarang oleh Allah, maka apabila manusia buat serta dia ada iman, maka iman itu asas bagi ibadat. Dia ada iman dan Islam, segala perbuatan dia lain pada hak manusia, maka jadi ibadat. Walaupun hak harus, hak tak berdosa, buat boleh tak buat boleh, pakai dia buat. Nah, buat kerana ini makhluk Tuhan, dia buat ambil faedah bagi dia. Ibadat juga. Kenapa? Ibadat lawan dia maksiat. Maknanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak cipta aku akan jin manusia melainkan untuk ibadat. Wa laisa an yakuna asiyan. Bukan aku cipta manusia nak jadi maksiat dak. Tak boleh. Tak benar. Maka maksiat ibadat kepada Allah. Ibadat ad-dawakh. Ibadat dalil. Iman, ihsan, sifat ikhlas, sifat yang dipuji. Kan dalil. Ibadat hal luar, cara berkaul dengan cara betul. Nah, dan ibadat yang disuruh buat khusus lain pada kerjaan cari hidup semaya, puasa, apa semua tu semua dinamakan ibadat. Nah, zakat ibadat, tapi nak keluar zakat kalau harta cikgu kalau tak kerja. Nak keluar zakat ke apa? Tetapi kata kerja tadi bukan maksiat. Maka kerja kamu yang dihalal oleh Allah Ta'ala, orang panggil ibadat pada Allah, mengabdi, mengikut perintah Tuhan. Itu dia. Ada. Nak makan hal tu ni dia kacau serak dekat-dekat. Dia mana suruh ibadat yang berat semaya puasa bukan semua. Nah. Semua. Kerana nama bagi ibadat ya'budun. Lawan dia ya'sun Allah. Ya'sun maksiat. Maksiat kepada deraka Tuhan. Mana Tuhan tidak cipta manusia dan jin untuk deraka Tuhan dak sekali. Ini dia. Maka tak kalau begitu manusia yang bekerja mencari kehidupan hari-hari jangan lalai sebagaimana orang lalai dengan harta dunia semata-mata, tinggal hak Tuhan suruh yang berkait dengan hak bagi diri masing-masing. Maka orang ni orang pandai orang deraka pada Allah Ta'ala. Bandingnya orang ni seperti ujian tunggu lebak, tumbuh hiah molek duk tak khabar diri, tak turut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Duk dia berasa kata harta dunia yang dia milik tu dia boleh menguasai, tak boleh siapa dia nak kena dah. Nah, sama ada muda, sehat badan dan segala-galanya, dia kira kata tak rusak. Tapi tu ingat. Nah, ataha amruna, datang akan dia oleh bala kamu. Tuhan bala kepada siapa? Kepada orang tidak ibadat, kepada orang maksiat kepada Allah, orang deraka kepada Allah Ta'ala. Maka semua hak dia ambil tersipir dengan keadaan lalai, mari ujian sebentar pun habisnya. Ka'alam tang nabil am, seolah kemarin tak ada benar. Dengan dia buat molek. Kita tengok tempat molek-molek. Orang ni bung sutar ya. Nak bangun kelik tak kata tahan pula. Sebab kan kemarin tak ada ya benar tu. Licin mana? Licin habisnya. Maka Allah Ta'ala nyata. Kadzalika nufassilul ayat. Demikian itulah seperti demikianlah kami ulaskan
segala tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala nak menetapkan atau nak menghilangkan itu di dalam kanak Tuhan berlaku. Siapa deraka kepada Allah, maka dia sia-sialah hidup. Maka Allah Ta'ala ulaskan segala ayat liqaumin yatafakkarun, bagi puak yang guna fikiran, untuk menghijaukan segala perbuatannya, melaksanakan segala apa yang dia buat tu supaya dapat faedah di akhirat nanti. Jangan semata-mata faedah dunia semata, jadi semacam saat ni lah. Tak ada nak makan pun habisnya. Kemudian Imam Nawawi kata wal ayat fi hadzal makna katsirah. Ayat Quran dengan makna yang sama dengan ini banyak benar dari Quran ni. Bagai menjaga dan jangan lalai manusia daripada mengingati dirinya hamba Allah. Arti hamba mesti buat kerja ngikut keredaan Allah, jangan maksiat. Walaupun kerja haram, cocok tani dan sebagainya, menego apa, jangan buat besi maksiat. Itu dia nak. Walaupun kerja pejabat, jangan kerja besi maksiat. Dia kata kerja besi maksiat lagu mana dah. Amun nak kata ni besar dengar. Profesor doktor kita Syekh orang tua, tapi dia betul. Ya temu jangan kerja pejabat jadi maksiat. Ambil duit tiap bulan. Kerja 8 je, mu kerja 4 je. Hak 4 je pas mana ya tu? Ha, mata sina. Suka-suka kan kita ngajar dia. Kita ngaji dia. 8 jam mu mesti ditugas kata. Tapi mu kerja 4 je. Wenu ya mana lagi 4 je pas mana? Akhirnya Aisyah kita tanya, mung dulu untuk aku. Ayo sini. Jago. Dia godel aku. Buat tak kari pejabat muda pandai-pandai kita. Jangan. Malahan pejabat tu lebih lagi. Kena jaga menek dia. Cocok tanam tak boleh. Hak gudi. Malah aja. Tak sedap jangan. Tapi itu apa? Mutawalli Syahrawi. Kalau ngajar sedap le tahu. Dia tu jadi menteri pendidikan, menteri apa. Dia suka mulai-mulai tu kata nilai. Kena istighfar banyak dia. Enggak tu teri dia atas kan. Dia berasa salah. Jangan lain. Tu dia. Tu. Hak ni kita naknya dah. Bila tua kita boleh baiki diri kita dengan ilmu syarah. Hak silang pada. Saya tak terima kata Pak. Terima cikgu jangan takut. Tapi doa risal dia. Pak terima. Pak sudah. Tu tugas kita. Lepas kita beri mata dah, pecin dah, tobat pada. Yang kita kuasa kata aku hijau ini jangan. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi berkat penduduk kita. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi